Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Afiq bin Muhammad Hairi, nombor matrik AA191054. Kami daripada kumpulan LDK3 akan membentangkan kepada anda semua tentang keselamatan dan pencegahan kemalangan di bengkel. Mula-mula sekali saya akan terangkan definisi tentang kemalangan. Jadi kemalangan ini merupakan satu kejadian yang tidak diingini oleh seseorang lah. Yang mana kemalangan ini disebabkan faktor sama ada manusia ataupun faktor keadaan persekitaran dan ataupun kombinasi lain yang boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kemalangan ni akan menyebabkan kecederaan, kesakitan, kematian atau kerosakan pada harta benda. Jadi definisi kemalangan di tempat kerja pula maksudnya dia ada dua. Yang pertama berpunca daripada pekerjaan yang telah ataupun sedang berlaku. Kemalangan mengakibatkan pengandalian mesin atau peralatan dan kemalangan di tempat kerja yang berpunca daripada pekerjaan. Yang kedua adalah berpunca daripada perjalanan. Ini contohnya perjalanan pekerja lah. Sama ada dia berulang-alik daripada tempat kediaman dia ke tempat kerja, mungkin boleh berlaku kemalangan. Ataupun dari tempat kerja ke tempat makan dia untuk waktu berehat pun mungkin boleh berlaku kemalangan. Ataupun yang ketiga, mungkin berlaku kemalangan ni disebabkan dengan berkaitan aktiviti pekerjaan. Kemalangan selalunya biasanya kemalangan biasanya berlaku di tempat pekerjaan ni adalah dua faktor ataupun dua sebab lah. Yang pertama, tindakan kerja yang tidak selamat. Ini pekerja tu sendiri yang sama ada dia cuai ataupun dia lalai dalam keselamatan diri dia sendiri. Yang kedua disebabkan oleh keadaan kerja yang tidak selamat. Keadaan tempat kerja tu yang tidak selamat lah. Contohnya mesin dia ke ada rosak ke apa. Jadi tempat tu tidak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nadia Kasrina binti Maridai. Nombor matrik saya AA191912 daripada Bulan Sabit Merah Malaysia UTHM. So hari ini saya akan terangkan dan share tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan dalam bengkel. So yang pertama, punca pertama ni adalah datang daripada kecuaian kita sendiri ataupun student sendiri, iaitu tidak mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan. Contohnya macam setiap bengkel kebiasaannya akan sediakan peraturan keselamatan dekat luar bengkel tersebut. So kita sebagai student ni bertanggungjawablah untuk baca, untuk elakkan kemalangan yang berlaku. Contohnya macam tak boleh bawa makanan dan minuman sebab bagi mengelakkan jatuh dekat atas mesin ke, itu yang menyebabkan berlakunya renjatan elektrik dan sebagainya. Yang kedua pula, seperti tak boleh kejar-mengejar ataupun bermain-main dalam bengkel. Inilah sebab kalau kita bermain-main, mungkin ada yang menyebabkan tolak-menolak dan sebagainya. Itulah yang berlakunya, terjadinya terlanggar bucu meja sehingga berdarah kepala dan sebagainya. Yang kedua pula, menggunakan peralatan dan mesin yang tidak sesuai. Menggunakan peralatan dan mesin yang tidak sesuai ni, contohnya kita perlu buat potongan perspek, tapi kita tak guna gergaji, kita guna benda yang lain yang kita rasa sama je. Benda tu cara untuk kendalikan, tapi sebenarnya tak sama. So benda tu yang akan menyebabkan kita tak tahu cara kendalikan, so itu yang jadi luka tangan dan sebagainya. Yang ketiga pula, tidak mengendalikan sesuatu mesin atau peralatan dengan betul. Contohnya kita guna satu mesin yang, contohnya kita guna gergaji lah, which is bukan mesin, dia secara manual, potong secara manual. So kalau kita tak boleh kendalikan gergaji tu dengan betul, tu yang boleh kita tersalah potong, lepas tu terkena tangan, cara kita pegang benda untuk kita potong tu, itulah yang akan menyebabkan luka ataupun kemalangan. Yang keempat pula, menggunakan mesin atau alatan yang rosak. Kita kena tahu dulu mesin dengan alatan yang kita nak gunakan tu mesti dah diselenggara ataupun masih boleh digunakan. So benda tu taklah elakkan, taklah menyebabkan kemalangan bila kita guna. Kenapa tak hidup? Kenapa macam kita on tak boleh hidup? Lepas tu sekali bila kita pegang benda tu hidup. Macam benda tu macam dah rosak lah, tak diselenggara. So benda tu macam ada masa dia boleh guna, ada masa dia tak boleh guna. Kita tak boleh tahu kan, kalau mesin ni bila waktu dia boleh guna, bila dia tak boleh guna. So yang kelima adalah keadaan tempat kerja yang tidak selamat. Contohnya macam
keadaan tempat kerja yang tidak selamat ni contohnya bersepah di atas meja dan sebagainya. So bila bersepah tu dia mengganggu konsentrasi kita untuk buat kerja dan menyebabkan kita rasa macam bila kita guna peralatan atau mesin tu rasanya macam dah betul, tapi sebenarnya kita tersalah guna sebab kawasan yang kita gunakan tu macam tak selamat, which is mungkin dekat tepi kawasan yang berair dan sebagainya. Itu yang menyebabkan berlakunya renjatan elektrik dan sebagainya. Yang keenam pula, memakai pakaian yang tidak sesuai. Biasanya kebiasaannya kalau hari kita masuk bengkel, kita dah diberitahu untuk pakai pakaian yang seluar, kasut bertutup, tak boleh pakai macam tudung loose-loose ni semua tak boleh. Kalau tudung tu kena macam masuk dalam baju ke, kalau rambut tu kena ikat, tak boleh nak biar lepas macam tu. Itu pun kadang-kadang akan menyebabkan kemalangan juga walaupun kita nampak benda tu macam remeh. Yang ketujuh pula, seperti cuai atau tidak memberi tumpuan semasa kerja. Cuai atau tak memberi tumpuan semasa kerja tu adalah macam lebih kurang berkait dengan waktu yang berkait dengan tidak mematuhi peraturan. Contohnya kita bermain-main ataupun bercakap-cakap dengan kawan waktu kita buat kerja tu. Itulah yang menyebabkan kita tersalah potong lah, terkena tangan lah sebab konsentrasi kita dah tak fokus dekat apa yang kita nak buat. Kita buat dua kerja dalam satu masa. Kita tak semua orang boleh jadi multitasking person. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ayuni binti Soimi. Nombor matrik saya AA191574. Hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua jenis-jenis kemalangan yang terdapat di bengkel. Okey, untuk jenis kemalangan yang pertama ialah renjatan elektrik. Tahukah anda apa itu renjatan elektrik? Renjatan elektrik adalah apabila berlakunya pengaliran arus elektrik pada kadar tertentu atau voltan tertentu pada tubuh manusia. So, apakah punca berlakunya renjatan elektrik di dalam bengkel? Punca berlakunya renjatan elektrik ialah apabila menyentuh suis dengan tangan yang basah ataupun menyentuh secara terus kepada litar yang mengalami litar putus. Apakah kesan kepada orang yang kena renjatan elektrik? Kesannya ialah kehilangan kawalan otot dan kematian sekiranya terkena renjatan pada voltan yang tinggi. Yang kedua, jenis kemalangan yang kedua ialah melecup. Apa itu melecup? Melecup ialah apabila kulit pada tubuh badan kita terkena benda yang panas, cairan yang panas ataupun pepejal yang panas sehingga menyebabkan kemerah-merahan pada kulit. Okey, apakah punca berlakunya melecur di dalam bengkel? Selalunya melecur berlaku di dalam bengkel akibat kecuaian individu itu bermain-main di dalam bengkel sehingga melanggar benda-benda yang panas yang terdapat di dalam bengkel. Apakah kesan? Kesan melecur ialah kecederaan pada kulit, iaitu first degree, second degree atau third degree. Jika di tahap yang teruk iaitu third degree, disarankan untuk terus ke klinik atau hospital berdekatan. Yang ketiga ialah kebakaran. Kebakaran berlaku akibat daripada kerosakan penebat, kerosakan sistem pembumian, kegagalan peranti pelindung berfungsi, percikan bunga api, kerosakan penangkap kilat dan kecuaian individu dalam menguruskan atau menjalankan aktiviti yang menggunakan api. So, apakah kesan daripada kebakaran kepada individu jika terkena api pada tubuhnya? Ialah kecederaan pada kulit dan dalam tubuh manusia dan boleh menyebabkan kegagalan otot untuk berfungsi. Untuk yang terakhir, kemalangannya adalah letupan. Letupan sering berlaku berpunca daripada litar pintas yang menyebabkan
letupan, iaitu apabila litar itu panas, terlalu panas sehingga menyebabkan letupan berlaku. So, apakah kesan daripada letupan? Kesan daripada letupan boleh menyebabkan melecur pada kulit. Seperti tadi, first degree, second degree atau third degree. Sila berhubung dengan doktor jika terkena kedua second degree dan third degree. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazri dari Bola Sabit Merah Malaysia, Universiti Tun Hussein Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan rawatan awal untuk kemalangan yang berlaku di bengkel. Pertama, kecederaan akibat renjatan elektrik. Langkah yang pertama, padamkan bekalan alat elektrik. Jika perlu, bekalan elektrik pada suis utama di rumah atau di tempat kerja. Ingat, dengan mematikan alat elektrik tidak memberhentikan arus elektrik. Langkah yang kedua, dapatkan bantuan kecemasan iaitu 999. Langkah yang ketiga, jika bekalan elektrik tidak dapat dimatikan, gunakan objek bukan pengalih elektrik yang kering seperti kayu atau alas kaki bergetah untuk menolak mangsa dari sumber elektrik. Ingat, jangan sama sekali cuba menyelamatkan mangsa jika insiden ini berlaku di kawasan bervoltan tinggi. Langkah yang keempat, setelah dipisahkan dari punca elektrik, periksa mangsa untuk pernafasan dan denyutan jantung. Jika tiada, lakukan CPR. Langkah yang terakhir, jika mangsa mengalami luka terbakar, tanggalkan pakaian dan jiruskan dengan air mengalir sederhana sejuk sehingga kesakitan hilang. Beri rawatan kecemasan seperti mana biasa pada luka terbakar. Tunggu di sisi mangsa sehinggalah bantuan tiba. Kedua, kecederaan akibat melecur kerana letupan atau cairan kimia. Langkah yang pertama, lucupkan pakaian yang ketat dan barang hiasan dengan berhati-hati. Langkah yang kedua, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air selama lebih kurang 15 minit. Langkah yang ketiga, sapukan krim atau lotion yang sesuai yang boleh didapati di dalam peti pertolongan cemas. Langkah yang keempat, jangan sesekali menggunakan minyak gris, mentega, minyak rambut atau ubat gigi yang mana ianya boleh menyebabkan jangkitan. Langkah yang kelima, minum ubat paracetamol jenis sirap untuk mengurangkan kesakitan. Langkah yang keenam, jangan pecahkan gelembung. Sekiranya ia pecah, biarkan sahaja. Langkah yang terakhir, dapatkan rawatan lanjutan di klinik atau hospital yang berdekatan. Yang terakhir, kecederaan akibat kebakaran. Langkah yang pertama, hentikan pembakaran dan alihkan objek panas dari mangsa. Jika pakaian terbakar, buka baju. Jika susah untuk dibuka, jangan memaksa untuk buka baju. Langkah yang kedua, pastikan saluran pernafasan mangsa terbuka, tiada sekatan dan objek menghalang pernafasan. Langkah yang ketiga, periksa tahap kebakaran dan anggota yang terlibat. Langkah yang keempat, sejukkan bahagian yang terbakar dengan mengalirkan air paip sekurang-kurangnya 10 minit. Langkah yang kelima, tutup bahagian yang terbakar dengan kain atau plastik yang bersih. Langkah yang terakhir, bawa mangsa ke hospital atau klinik yang berdekatan bagi mendapatkan rawatan lanjutan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, last sekali bagi kesimpulannya pula adalah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ni perlu dititik beratkan kerana ia banyak memberi kesan yang baik kepada pekerja dan organisasi. Jadi untuk merealisasikan perkara ini perlu wujud kerjasama yang erat antara organisasi dan pekerja itu sendiri. Peningkatan pengetahuan, kemahiran dan penguasaan secara berterusan sangat penting dalam menjamin suasana, keadaan dan kelakuan kerja yang selamat dapat diwujudkan. Jadi keselamatan dan kesihatan pekerja ni perlulah diberi keutamaan dari segala-galanya. Jadi sebagai ahli pertolongan cemas, kita haruslah pekalah terhadap perkara ini. Jadi itu sahaja daripada kumpulan LDK 3. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.